Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi PDPR bersama Cikgu Salbiah dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah, Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat, gembira dan selamat berada di rumah masing-masing. Baiklah, kita teruskan. Okey, untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4, pada minggu ni kita akan belajar satu kemahiran baru. Jika minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan satu kemahiran iaitu menghantar dan juga menerima bola. Jadi cikgu harap kemahiran yang dipelajari itu dapat diaplikasikan semasa kamu bermain bersama adik, abang dan juga ahli keluarga. Jadi kita teruskan ya untuk minggu ini. Baiklah, untuk minggu ini tajuknya adalah Raja Kelecek, Raja Mengadang. Sedap tajuk dia tu. Baiklah, standard pembelajarannya adalah berkenaan dengan asas kemahiran asas permainan, bahagian kategori serangan dengan lakuan yang betul. Dan standard kandungannya adalah kemahiran menggelecek bola dan juga kemahiran melakukan pergerakan menghadang bagi menghalang pergerakan pihak lawan. Jadi kedua-dua kemahiran ini sangat penting terutamanya dalam permainan bola sepak. Jadi bola sepak sangat memerlukan kemahiran menggelecek dan juga kemahiran menghadang. Tak lupa juga permainan lain tau. Okey, baiklah, cikgu teruskan lagi. Jadi bersedia dengan buku teks masing-masing ya. Okay, baiklah, apakah objektif pembelajaran PDPR kita hari ini? Okay, jadi memandangkan kita PDPR tak dapatlah kita nak lakukan aktiviti secara terus-menerus. Jadi objektif kita pada hari ini, di akhir pengajaran nanti murid dapat menyatakan cara bagaimana untuk mengelecek dan cara bagaimana untuk mengadang dengan betul. Cara-cara dan juga teknik dia. Yang kedua, murid-murid dapat melakukan aktiviti mengelecek dan juga menghadang dengan betul. Yang ini kamu kena buat sendiri di rumah masing-masing ya. Okey, baiklah. Sila buka buku teks masing-masing. Cari paparan ini, cikgu pun lupa dah tajuknya, muka surat berapa. Cikgu dah potong pula gambarnya. Baiklah, pada muka surat ini adalah satu situasi di mana satu permainan dijalankan. Ini adalah permainan bola sepak. Jadi di dalam paparan ini ada diberikan maklumat penting berkenaan dengan teknik, kaedah, cara-cara bagi aktiviti menggelecek dan juga mengadang. Okay, kita pergi satu persatu nanti ya. Tapi sebelum tu kita nak tonton dahulu video yang berkaitan dengan kemahiran menggelecek dan juga kemahiran mengadang ya. Kita tonton sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, hari ini berjumpa lagi dengan Cikgu Fadli. Hari ini cikgu akan mengajar murid-murid tajuk pendidikan jasmani yaitu Raja Kelecek, Raja Mengadang. Hari ini murid-murid akan dapat mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan dengan perlakuan yang betul. Murid-murid boleh merujuk buku teks buka surat 17. Di dalam buku teks tersebut terdapat satu keratan yang menunjukkan situasi di mana murid-murid sedang bermain bola sepak. Di dalam keratan tersebut terdapat dua kemahiran yang diajar yaitu kemahiran mengelecek dan juga kemahiran mengadang. Apakah itu kemahiran mengelecek dan apa itu kemahiran mengadang ya murid-murid? Biar cikgu terangkan. Kemahiran mengelecek adalah merupakan kebolehan berlari sambil mengawal bola ke kiri, ke kanan, ke hadapan atau berpusing-pusing. Kemahiran ini boleh dilakukan menggunakan bahagian dalam dan bahagian luar kaki. Murid-murid juga perlu tahu bahawa kemahiran mengelecek ini, murid-murid perlu pastikan bola sentiasa rapat dengan kaki agar tidak mudah diambil oleh pihak lawan. Murid-murid boleh rujuk video yang disediakan oleh cikgu. Seterusnya,
ialah kemahiran mengadang. Kemahiran mengadang berbeza dengan kemahiran menglecek. Kemahiran mengadang adalah mendekatkan diri anda dan membayangi pemain lawan. Tujuan kemahiran mengadang ini adalah untuk menutup ruang yang kosong agar dapat menghalang pihak lawan dari mendapatkan bola dengan mudah. Sekian, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan selamat mencuba. Apabila melakukan kemahiran ini, pastikan perlakuan murid dipantau oleh ibu bapa atau orang dewasa. Sekian dan terima kasih. Baiklah. Tadi kita dah dapat lihat dan dengar penerangan yang diberikan oleh cikgu tersebut berkenaan dengan kemahiran menggelecek dan juga kemahiran mengadang. Dapatkah kamu tangkap apa isi pentingnya? Tak apa, nanti bila kamu buka semula video ni, stopkan dulu bahagian penerangan yang diberikan dan buat catatan ya. Okey, baiklah, kita rujuk semula buku teks kita. Okey, di sini ada penerangan semula iaitu berkenaan dengan kemahiran menggelecek. Jadi apa yang perlu kita buat semasa menggelecek? Di sini ada dinyatakan bola mesti rapat di kaki supaya mudah untuk mengubah arah pergerakan bola. Betul kan? Kalau kaki kita rapatkan, bola berada dekat dengan kaki, mudah kita nak kontrol bola tu. Nak tolak ke kanan, nak tolak ke kiri, mudah dikawal. Dan sebagaimana cikgu tadi dah maklumkan, kita boleh gunakan kedua-dua belah kaki sama ada belah dalam ataupun di sebelah luarnya. Jadi nampak kan macam mana nak menggelecek? Menggelecek ni adalah mengawal bola, membawa bola ke depan, ke belakang, ke kanan dan juga ke kiri. Itu yang dinamakan kemahiran menggelecek. Jelas ya? Okey, baiklah yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan mengadang? Tengok di sini. Murid yang berbaju biru, murid ini perlu mahir dalam kemahiran mengadang. Sebagai pengadang, saya perlu mendekatkan diri dan membayangi pemain lawan untuk menghalang bola, menghalang pemain tersebut menghantar bola kepada rakannya. Itulah tugas sebagai pengadang. Jadi dia kena berada dekat dengan lawannya supaya lawannya tak dapat nak hantar bola kepada rakannya yang lain. Jadi dah faham ya maksud menggelecek dan juga menghadang. Okey, tengok cikgu maklumat yang cikgu berikan. Cikgu jurulatih tersebut berkata, David, kamu mesti bergerak ke ruang kosong. Ada kawan yang kedua untuk menerima bola, dia tak boleh berada dalam kawasan yang crowded, yang ramai. Macam mana dia nak menerima bola? Jadi tugas penerima bola pula, dia mestilah mencari kawasan kosong supaya kawan yang menggelecek tadi dapat hantar bola pada dia dan dia dapat menerima bola tersebut dan akhirnya menghantar pula kepada rakannya yang lain. Kita faham permainan bola sepak padang luas kan? Jadi kita tak boleh bawa bola sendiri nak masuk gol. Sama juga dalam permainan untuk perempuan seperti bola jaring. Dalam permainan bola jaring pun tak boleh berlonggok-longgok. Kita mesti cari ruang kosong. Biasa kalau kita tengok orang main bola jaring, kalau dia berlonggok-longgok macam tu, sukar ke mudah nak dapat bola? Sukar kan? Okey, baiklah. Jadi David yang menunggu di belakang pun dia mengatakan, saya David warna kuning. Dia nak cari dah ruang kosong. Tapi yang biru pula, dia kata saya mesti tutup ruang kosong supaya kawan tadi tu tak dapat nak hantar bola. Itu pihak lawan punya. Okey, jadi dia menjalankan kemahiran menghadang. Okey, jelas ya? Kemahiran menggelecek dan juga menghadang. Jadi, dua-dua kemahiran ini, cikgu harap petang ni kalau ada bola, cuba buat latihan. Cubalah menggelecek. Carilah, letaklah satu tanda, awak gelecek ke kanan, bawa ke kiri, bawa ke kanan. Seperti mana yang ada dalam video tadi. Dan kalau ada kawan atau adik, minta kawan atau adik itu menjadi penghadang.
untuk merebut bola daripada awak. Boleh? Okey, baiklah. Jadi dah tamat pendidikan jasmani kita teruskan dengan pendidikan kesihatan. Okey, tujuan kita belajar pendidikan kesihatan ini juga tajuk baru iaitu pengurusan mental dan emosi. Jadi standard pembelajarannya adalah mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian, mengurus mental dan emosi yang berkaitan dengan konflik dan juga stres. Manakala standard kandungannya, kita nak tahu yang pertama, maksud konflik dan stres dan mengenal pasti punca dan menilai kesan. Okey, baiklah, objektif kita ada 3 hari ini. Kita nak tahu apa itu konflik dan stres. Yang kedua, kita nak tahu punca dia. Dan yang ketiga, kita nak tahu apakah kesan dia. Baiklah, boleh cikgu mulakan? Okey, bagus. Kamu buka buku teks masing-masing pada muka surat yang berkaitan dengan tajuk konflik dan stres bahagian pendidikan kesihatan. Okey, baiklah. Yang pertama kita nak tengok apa itu konflik. Kita baca sama-sama ya. Konflik ialah keadaan rasa tidak puas hati, keinginan tidak dapat dipenuhi, perselisihan faham, bertentangan pendapat dengan rakan dan juga sikap diri mementingkan diri sendiri. Ini yang dinamakan konflik. Jadi konflik tu ada di dalam diri kita. Bila kita rasa tak puas hati, kita tak dapat apa yang kita nak, kita berselisih faham, kita fikir lain kawan fikir lain dan kita pentingkan diri sendiri, itu yang dinamakan konflik. Dan konflik ini jika tidak diselesaikan, dia akan menimbulkan stres. Dia berkaitan. Bila ada konflik dan tidak diuruskan dengan baik, jadilah stres. Stres ni boleh kita katakan macam tekanan lah, kan? Okey, baiklah. Apakah yang dimaksudkan dengan stres? Okey, stres ialah keadaan resah, cemas, tegang dan fikiran terganggu. Kita rasa macam tak tenang. Itu yang dipanggilkan sebagai stres. Dan stres ini bahaya jika tidak dikawal atau diurus dengan sempurna. Dia akan memberi kesan buruk kepada kesihatan mental kita, fizikal kita dan juga sosial. Apa kesan dia? Nanti kita tengok sama-sama. Jadi sekarang kamu dah tahu maksud konflik dan juga stres. Jadi konflik dan stres ni dia berkait. Jika ada konflik dan tidak diuruskan dengan baik, maka adalah stresnya. Jadi kita perlu mengawal konflik kita supaya dianya tidak merebak dan akhirnya menjadi stres yang memberi kesan kepada kita. Baiklah, kita lihat di sini. Itu adalah satu situasi di mana perbincangan. Jadi apa yang berlaku jika kita ragu-ragu dalam membuat keputusan? Kita ragu-ragu, tak pasti. Jadi kesan dia kemungkinan kesihatan mental kita, fizikal kita akan terganggu dan kita boleh jatuh sakit. Kesannya besar kan? Jadi untuk mengelakkan ini berlaku, kita hendaklah bersikap terbuka. Kalau pendapat kita tak diterima, barulah kita tidak rasa tertekan dan stres. Okey, punca konflik. Kita lihat di situ ada sebanyak 7 punca konflik yang menjadikan punca kepada tekanan tadi tu. Okey. Yang kedua, kita nak tengok bagaimanakah kamu menangani jika situasi tayar bocor. Stres juga kan? Ni masalah ni dia panggil. Jadi kalau kita tak dapat mengatasi masalah ini, kita akan dapat menimbulkan tekanan. Kita rasa tertekan, kita rasa cemas nak marah kan? Ini tak elok. Jadi kita hendaklah bertenang hati, berlapang dan memikirkan cara yang baik, yang mudah untuk menyelesaikan masalah. Okay, dan terdapat 2 jenis stres yang dikenal pasti iaitu stres yang positif iaitu eustress dan stres yang negatif iaitu distress. Yang positif dia akan membawa ke arah kebaikan, yang negatif dia menyebabkan kesihatan mental dan fizikal kita boleh terganggu. Baiklah, ini kesan konflik, punca konflik dan juga kesan stres. Jadi kamu boleh baca ya. Okey, baiklah. Untuk tugasan, kamu diminta untuk membuat nota ini dan siapkan di rumah ya.